sebagai pewarna ataupun hanya sekedar sebagai pewarna saja. Kan? Batu kawi yang paling banyak tu di daerah Yan, di Pantai Merdeka, di daerah Yan, di dalam sungai-sungai di Yan, di pondok kita juga ada batu kawi. Tidak ada dah. Ibu saudara saya, dia seorang pelukis kaligrafi. Dia belajar di Turki. Dia menulis semuanya hafal. Dia tulis kalimah-kalimah Allah. Harga lukisan dia yang paling tinggi 250,000. Lukisan yang paling tinggi. Tulisannya habis seni, sangat seni. Dia belajar di Turki dengan guru-guru Korea tak tahu. Dia buat pewarna untuk lukisan semua guna bahan alami. Antaranya batu kawi. Dia ambil batu kawi, dia pewarna daun-daun. Dia kutip lah. Dia punya pencampuran dia sangat halus. Dia punya perbuatan dia. Jadi termasuk juga robotkan batik, buat pewarna batik, gunakan pinang yang kalau kita tengok orang gunakan bulu, akar bulu juga digunakan untuk pewarna batik. Dan pewarna bulu tu dia gunakan batu kawi itu sebenarnya peneutral kepada keracunan daripada belacan tu sendiri. Dia ada clay, dia bukan clay, dia ada CaCO3 kita tak tahu lah, kalsium karbonat ataupun magnesium oxide, MgO, ya, magnesium oxide. Semua batu-batu itu semua digunakan untuk menetralkan keracunan. Tetapi yang bagi percaya kalau mereka guna untuk pewarna dan juga untuk kesihatan. Bila digantikan dengan pewarna sekarang, dia memang membunuh. Dia membunuh. Terutamanya pada orang sakit kanser. Dia ada ubat untuk menjadikan kanser makin parah. Sebab tu kalau kita lihat dan kalau orang suka dinasihatkan, dia guna orang ada kanser, dia ambil belacan, dia mati. Sebab dia tu ada pembunuh. Dia men-triggerkan lagi supaya bukan jadi lebih cepat dari kenan dia memperbaik rumah. Sebab tu lah perubatan herbal ni ada benda yang kita tahan sebentar sebab tu pengobatan. Sebab dia mempunyai sifat kontrolik, ubat yang kita makan dengan bahan pencetus penyakit kanser tersebut. Itu di antara baik pewarna alami dan juga peneutral dulu digunakan. Kalau dalam pengobatan batu kawi biasa kita gunakan untuk anti radang, ya, orang bisul, sakit kulit, untuk jerawat, ya, dan juga digunakan dalam kosmetik pada masa dulu. Itu di antara ini ada batu kawi satu yang sangat menarik. Di sekolah-sekolah itu guna supaya tulis. Allah. Kalau untuk kanser hati, ya, sakit hati. kanser hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang penyakit kanser hati. Sepengalaman kami. Tak dengar ni pasal apa? Dia tak bunyi. Tak usah pakai mic. Sepengalaman kami sebagai seorang terapis untuk kanker hati itu, kanker hati itu apapun obat itu kurang terserap. Jadi perut itu semakin lama semakin membesar, Tuan Haji. Busung. Busung, ya. Memang dengan kaidah RT spray itu mengecil. Tetapi Apa dengan menggunakan apa? RT spray yang lama itu, Tuan Haji. LT, okey. spray. Itu bisa tekanannya itu berkurang. Tetapi kondisi dalamannya itu semakin teruk melemah gitu, Tuan. Betul. Nah,
Jadi mohon arahan Bang Haji, herba-herba apa aja sebagai herba terapi maupun herba nutrisi gitu Bang Haji, dan terapi-terapi yang bisa kita lakukan untuk membantu. Betul. Terima kasih Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang pertama sekali, LT spray tu, liver spray tu, seelok-eloknya kalau hati tu lemah, tidak diberi tu ke dalam mulut. Dia buat kemandian. Jadi kita sebab apa? Kalau hati tu lemah. Sebab kalau hati tu lemah, dia sudah tak boleh nak memproses lagi, menambah hati, menambah berat je. Jadi kita bagi dia ikut mana? Ikut mandian. Spray dia dalam air dan buat dia punya mandian kepala. Orang yang penyakit hati ni, yang masalah hati ni, lihat dia akan ada luka setengah yang ada masalah kulit. Masalah kulit yang kronis, yang begitu panjang sekali. Susah buat apa pun tak mahu lepas. Dia kena mandian. Mandian dengan sekarang ni kita bagi liver spray. Liver spray 1. Yang itu diambil dalam bentuk mandian. Kalau liver spray 2, yang tu ambil dalam bentuk air minum. Ya, kita spray, kita minum. Itu yang lebih efektif. Namun begitu, ya, namun begitu, kita perlukan satu herba yang pahit. Iaitu kita panggil IMT capsule. Ataupun sekarang kita tak perlu ambil dia punya IMT capsule, kita ambil apa? Kita boleh ambil ni Zam-Zam 4. Zam-Zam 4 boleh untuk liver. Dan apa yang kita nak kena faham itu, liver 1 tu untuk buat dibagi kalau liver terkepala. Bila dah mandi dan sekali air mandi itu berguna, ataupun kita spray kat kepala. Satu. Yang makan tu yang liver 2. Yang liver 2. Yang tu kita guna. InsyaAllah semua dengan izin Allah gabungan di antara kedua. Kira-kira berapa lama terapi? Biasanya ada satu kes yang dia ambil tu, dia dah guru, kemudian dia dah ambil cuti dah sebab tak ada ubat lagi dah. Tak ada ubat dah, dia balik dah, dia pun nak menghabiskan hidup dia. Lalu tu ambil 3 bulan. Tak tu dah. Tengok boleh. Dengan menggunakan 2 jenis tadi, yang mandi dan juga yang spray dalam mulut. Hanya 2 jenis itu saja, dia makin boleh. Okey, baik. Saya nak bagi tahu ni, 80% penyakit itu kebanyakan adalah masalah liver. Cuba ambil dulu dia punya statement ni. Cuba kalau jumpa orang yang susah nak sembuh, ubat liver dia. Tinggal sat tentang ubat-ubat yang lain. Katalah dia kerja manis dah kata, kita dah bagi kerja manis, tak mau liver. Tunggu sebentar, bagi ubat liver. Bagi ubat liver tu dia gunakan tu. Begitu juga orang yang ada darah tinggi misalnya, bila kita bagi darah tinggi, tak turun. Bagi ubat liver, dia turun. Itulah satu pengecaman yang bagi pihak kata bahawa manusia tu banyak dia berasal daripada liver. Macam liver, mudah saja liver. Nanti pergi ke lab, minta orang buat test untuk liver. Dia panggil liver test. Pergi ke lab tu, dia ada pembacaan dia. Dia berapa ke berapa. Selepas dia ambil 2-3 bulan, dia pergi test, dia punya semula pembacaan tu back to normal. Bila pembacaan tu back to normal, dengan automatik semua penyakit dia. Bisa juga orang yang ada penyakit kencing manis, ada darah tinggi. Bila dia buat hemodialisis, tak ada semua lah. Darah tinggi pun tak ada, kencing manis pun tak ada lah. Sebab apa? Sebab dia buat dia bersih darah melalui hemodialisis. Pembersihan
Darah itu berlaku di dua tempat, hati dan juga lidah. Jadi kalau kita memperbaiki fungsi hati, insya-Allah. Sebab tu kita selalu akan jumpa orang kembung perut. Kembung perut itu kalau ambil susu kembung, itu hati, itu liver. Dan kita paling mudah sekali kan tengok mata putih orang tu, dia kuning. Dia kuning, dah sudah. Tak payah bincang-bincang lagi kan, tak payah tanya dekat dia kan. Terus kepada berikan herba untuk liver. Betul lah tu. Betul. Itu antara Ini kan nutrisi yang bagus untuk dia supaya fresh tuan kecil itu kan sering melemah. betul. Itu kita bagi liver jual. Okey, liver jual itu dibuat daripada pokok Moringa. temulawak yang Nanti Madu cerita kata temulawak tu, itu sebenarnya dah lama dah dia telah digunakan. Betul, orang kat Indonesia pun boleh yang sama. Dia temulawak tu kita masak dia, bila dia dah mula mendidih baru tu gula merah. Memang hilang, memang betul. Sebab dia memang dia ada bahan dia tu. Cuma bila sampai dekat kita, dia dah proses jadi liver jual ni, kita telah mempotensikan dia supaya orang tak perlu ambil masa lama. Masa 1 bulan dia dah nampak dah perubahan. Kalau tidak dia nak masak rumah lawak lah, nak masuk apa semua buat dia. Bagi itulah susah dah. Jalan dah susah dah. Ini dia boleh pergi mana-mana, dia bawa itu je. Sehari dia guna 5 kali. Bismillah. Tunggu cepat. Ya. Itu dia. Liver 2 ni liver 1 ya. 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 Kena kuat-kuat sikit, tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi masalah hati, penggunaan TLT dengan training yang mana yang lebih sesuai? Ya. TLT ini dia sangat kuat lah. Dia tu adalah ADHD yang warna ungu, tapi dalam bentuk minyak. Dan dia sangat kuat untuk liver. Sebab tu kalau kita ambil dia ni, kita tak boleh ambil overdose. Dia jadi ngantuk, dia lemah. Tapi dia sebenarnya dia antara semua herba tu yang bagi nampak yang paling memberikan kesan human growth hormone yang boleh bagi dia herba tu lah. Jadi kalau untuk long term maksudnya untuk pemeliharaan kepada liver kita, baik ambil TLT. Kalau sakit tu acute, dia serang masa tu, kita guna yang liver. Kita guna liver 1 dengan liver 2. Tapi kalau dia tak ada simptom apa pun, dia cuma nak ambil aman, ambillah dia guna TLT. Itu dia lebih kepada nutrisi pengawalan atau orang panggil suplemen. InsyaAllah. Ya. Ya. Kalau pakai TLD ada kesan, kenapa tu? Oh ya. Okey, kalau kita ambil TLD tidak ada kesan. Ini tuan-tuan kena ingat sesungguh ni. Ada banyak sesuatu herba yang baik pada orang ramai. Orang ni makan bagus. Tiba-tiba ambil dekat kita tu tidak beri kesan. Tuan kena ambil lagi. Terus lagi ambil. Dia perlukan sikit masa. Misal kata pagi ni Pak Ji terima lagi dia punya satu lagi. Dia kata ibu dia. Dia kata ibu dia ni, kami orang suruh Pak Ji jumpa dah dia punya ibu dia. Dia tuan pada 3 bulan lepas dia kena sakit macam tu lah. Dia kena anxiety sebagainya. Kemudian puas kita ubat. Habislah semua ni. Bagi TLT tak mau dia, bagi anxiety tak mau dia, puas lagi pun tak mau. Tapi selepas daripada 3 bulan, walaupun tak berkesan, dia terus aman. Dia kata hari ni
anak dia hantar, ibu dia dah back to normal, lega semua. Kadang-kadang tak boleh kita jangka nak hilang 15 minit, nak hilang 30 minit, nak hilang dalam masa 3 hari, 3 bulan. Kadang-kadang dia perlu masa yang biasanya 3 bulan. Mesti ambil terus. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi itu. Walaupun Nabi yang bagi ya. Orang lain Nabi yang bagi madu lepas tapi tak sembuh. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali keempat pun sembuh. Jadi jangan berhenti. Sebab pertama, mungkin dia tak berkesan. Pertama ialah kerana ada faktor-faktor penghalang daripada berlakunya penyerapan, malabsorption dia panggil. Mungkin kerana asid perut kita ada gas, ada lemah, ada dia punya asid hidroklorik yang kurang, atau pankreas tak keluarkan enzim. Mungkin semua boleh jadi. Dia jadi malabsorption. Yang kedua, boleh juga terjadinya kerana faktor fikiran yang tinggi, stres. Sebab ini adalah berdasarkan pengalaman bagi. Kita bagi orang, kalau dia stres, dia tak boleh masuk. Bagilah abang berjaga, dia tak berkesan. Orang ni alhamdulillah berkesan. Dia surat tak berkesan. Sebab kadar stres yang tinggi. Jadi kena bagi vitamin C tinggi. Ya, kena bagi, tadi ni macam ibu sebut antara 6 perkara yang dia gunakan untuk buat mata. Antaranya ialah vitamin C. Dia gunakan herba rosea. Herba rosea itu dia adalah merupakan sebagai anak kunci untuk membuka dia punya penyembuhan. Kalau kita makan herba tak berkesan, Tuan akan tambahkan herba rosea. Ini tubuh badan kita ni kalau dia kering, tubuh badan kita kering, kita minum air dia muntah, tak boleh masuk. Bagi minum tak boleh masuk. Kita nak bagi minum air boleh masuk, dia masukkan air rosea, boleh minum. Kenapa air rosea masuk dalam tubuh badan dia tak muntah keluar? Sebab dia vitamin C. Kalau kita tak mau air rosea, gunakan air asam jawa. Air asam lah. Sebab bila kita ambil air asam tu, dia tak akan mudah keluar. Tapi kalau air lain, air kosong ke, air apa-apa kan, air manis apa, dia akan mudah keluar. Sebab apa? Asam jawa vitamin C tinggi, rosella vitamin C tinggi. Jadi salah satu sebabnya tidak berlakunya penyerapan kerana kekurangan vitamin C. Itu yang kedua. Bila orang tu stres, vitamin C itu tidak ada, dia musnah, air perut ini, enzim semua rosak. Sekali lagi, makanan kita tak dapat berfungsi. Sebab tu Rasulullah SAW dikaji orang. Dikaji orang itu bukan Rasulullah, itu sengaja-sengaja pergi jumpa orang sakit, dia sebut la ba'sa, tidak ada apa-apa. Dikulli dari jawab, setiap penyakit ada ubat. Bukan dia nak disebut itu saja-saja nak menghibur hati orang tu, bukan. Tetapi dia ada merupakan pil untuk membuatkan orang tu rilis, membuatkan orang tu ada harapan yang menyebabkan ubat itu boleh diabsorb. Ada macam ucapan itu kan dia boleh jadi menenangkan hati orang. Ucapan boleh menyakitkan hati orang. Ucapan boleh buat orang menangis. Ucapan boleh buat orang tertawa. Ucapan boleh membuat orang sakit sembuh dengan ucapan, dengan isyarat. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ni dalam buku dia, Muhammad Iqbal tu ada kumpulan dia di Pakistan. Semua pun tak nak kata kita ni penyokong Muhammad Iqbal, tak. Kita cuma membaca bentuk pemikiran Muhammad Iqbal, bentuk pemikiran Jalaluddin Ar-Rumi yang orang kata sesat, bentuk pemikiran daripada pemikiran orang Syiah misalnya, bentuk yang orang fikir itu. Sebab apa? Sebab kita nak boleh faham tentang macam mana mereka sanggup mengatakan Fatimah Az-Zahra itu ahlun nar.
Aisyah itu ada ahlunna, Abu Bakar ahlunna, Umar ahlunna. Kita nak baca daripada pemikiran daripada macam mana, apa yang menyebabkan mereka berfikir macam itu. Begitu juga dengan Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ni kalau jumpa orang sakit, dia boleh pergi berbuat dengan orang sakit. Kalau belum sampai ajal, dikatakan orang sakit itu sembuh dengan hanya ucapan. Sebenarnya apa dia? Sebenarnya itulah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ni dia ada bahasa tinggi, bahasa rendah, apa kita panggil intonasi. Ada waktu dia tinggi, waktu dia sorak. Kita tengok dia punya pemimpin dunia kebanyakannya. Kalau di Indonesia, apa dia? Soekarno. Dia boleh membuat dia punya pidato dia. Kalau kita duduk. Kalau kita bangun. Orang demam bilang. Kemudian di Surabaya, Bung Tomo. Wah, Masya Allah. Ini kalau kita buka Bung Tomo, kami akan jawab dengan tindakan. Itu kan? Oh, Masya Allah. Hebat sekali. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin di mana juga. Mereka mempunyai satu yang disebut sebagai ucapan, iaitu mempunyai ucapan sebagai magnet oleh warna. Ustaz Adi Awang tu, masa dia muda, tuan kalau tuan dengar boleh dia tuan tak bergerak. 2 jam dia bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Ta'ala fil Quran. Bola macam tu kan, kau akan hidup. Tak boleh. Kita lancarkan derma jihad, habis ni keluar gelang. Wah, orang boleh memberi apa? Ucapan dia. Kalau dia kata derma jihad saja, betul tak Ustaz? Dulu kan cincin keluar apa semua kan. Macam mana dia boleh? Itu namanya. Begitu juga Datuk Asri di Malaysia tu. Wah, Datuk Asri, Masya Allah. Dengan ucapan, dengan bahasa Inggeris dia, dengan bahasa Arab dia, dengan pantun dia, dengan hadis dia, dia bergabung, dia bergolak begitu. Orang dengar dulu tu. Habis dah kah? Tak bangun lah. Ucap tu Muhammad Iqbal tu. Tetapi Muhammad Iqbal, ucapan dia subhanallah. Kalau kita boleh baca buku dia, Masya Allah. Begitu. Arumi ni fihi ala fihi tu. Itu Masya Allah. Kita baca. Kita jadi luluh. Macam itu kan. Kita dengar dia punya lagu sufi tu. Tentu kita luluh. Itu baru potongan ayat kecil lah. Kata-kata mengkaji ke semua, ya Allah. Apa ada pada bahasa? Al-Quran itulah bahasa. Al-Quran itu bahasa. Jadi penyembuhan itu ada pada bahasa. Bahasa apa? Bahasa Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu bahasa, maka orang yang nak membawa pengobatan itu juga kena guna bahasa. Bahasa yang indah didengar orang, bahasa yang meyakinkan orang, bahasa yang memprovokasikan orang menjadi kuat. Ada ketikanya kita nak ubat orang tu, kita kena provoke dia, tetapi dia dengar itu, dia akan jadi bagi kuat. Ada istilah apa dia? Kita kena membuat pembujukan. Kalau dalam bahasa Malaysia, kalau bahasa Malaysia tak tahulah. Pembujukan ni atas kepada pemujukan. Bujuk, membujuk dia diri lagi. Kalau bahasa Indonesia, menyerah tak sama dengan bahasa pasrah. Pasrah tu lebih tinggi daripada menyerah. Berdikari tak sama dengan mandiri. Mandiri pun berdikari juga, tetapi mandiri itu dia datang dengan dirinya sendiri.
Dia memilih atas nama diri dia sendiri untuk mandiri. Berdikari, orang lain yang menyokong dia pergi. Itu dia bahasa. Pengobatan bahasa. Pengobatan adalah bahasa. Tuan, kalau tuan boleh berbahasa lagi halus kepada orang sakit, lagi cepat dia sembuh. Lagi cepat sembuh. Obat salah satu lah. Bahasa itu yang selalu ditinggal orang. Macam kita lah, kalau kita buat doktor dia tak bagus, aku geram kat doktor. Geram je nak sembuh. Kalau geram kat doktor, tapi kalau dia balik dia kata, InsyaAllah dia pergi ke doktor tu bagus sembuh. Sembuh dia akan sembuh. Kalau dia sebut macam tu, dia akan sembuh. Sebab apa? Dia sudah terubah hati yang didengar dengan kata-kata pantulan bahasa yang digunakan oleh doktor. Ini dia panggil psikologi perawatan. Ada dalam ilmu pengobatan. Psikologi perawatan. Tuan kena belajar satu bidang lagi, cara nak menjawab pertanyaan-pertanyaan pesakit. Namanya psikologi. Kadang-kadang tak perlu ubat. Pesakit datang bukan nak cari ubat, dia datang nak cari, nak luahkan hati, ada orang mendengar. Pintarnya orang mendengar itu, dia ubah balik menjadi penawar. Orang tu bawa sepakul permasalahan, dia ubah permasalahan itu menjadi satu rezeki untuk menikmati. Itulah punya akal. Hidup kata orang biar mati anak, jangan mati anak. Betul kan? Lepas tu apa dia kata? Adab bersendikan syarak. Kemudian syarak bersendikan kitabullah. Angkat tak maulah nak bangkit menentang orang yang duk sebut kata biar mati anak, jangan mati anak tu. Tak, dia sambung supaya meluruskan keadaan. Itu yang hebat. Hebat tak? Itu namanya hikmah, kebijaksanaan. Supaya menarik rambut di dalam tepung, rambut tak putus tepung. Itulah jiwa seorang perawat, merawat orang sakit. Seperti menarik rambut dalam tepung gitu. Sebab tu kalau orang tak faham, dia interrupt, hancur semua. Sebab proses nak rawat orang ni, ini bukan hanya kepada ini, bukan. Pak ni percaya bahawa bapa-bapa beli ni bukan tahu betul tak betul ni. Beli atas dasar apa? Percaya je. Beli sebut jadi orang semua percaya. Apa semua percaya? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari lima, masuk hari ke-6. Hari ke-6 tu dah habis percaya lah. Kalau ada satu orang hadir dia pada hari yang ke-6, dia duduk di belakang. Dia kata, okey, yang ni bagus untuk ni mana? Orang pun bakal beli banyak. Dia kata, aku tak faham. Pak Haji tu dia kata, semua bakal beli je. Belum apa dia jadi kata. Satu apa? Proses nak buat bagi orang percaya tu sebab apa? Semua orang akan menganalisa kita. Ingat, seorang pesakit akan analisa kita. Seorang pembeli akan menganalisa kita. Dan mereka akan beli bila mereka menganalisa kita. Kalau hati, dia pun tersebut kata benar. Tuan, orang bincang semua guna akal. Tapi bila nak beli, mereka tak guna akal. Mereka guna emosi. Aku nak beli ke tak? Sebagainya. Akal tu dah hilang kan? Hak yang dia kata, ini menggunakan bahan apa? Oh, astringent. Astringent ini bersifat anti peradangan. Tak ada dah. Astringent anti peradangan. Dia kata, aku kata Pak Haji kata sembuh lah. Dia spray sembuh. Dia itu je. Dia dah pergi, dia kat dah semua orang. Fakta semua kat kan. Dan itulah dia yang dibawa dalam Islam. Orang beri trust, kepercayaan. Dia panggil siqah. Siqah ini iaitu sesuatu yang orang buat, orang mempercayai dia. Bila orang mempercayai kita dengan macam ni tuan,
kita kena jujur dengan apa yang kita keluarkan. Apa dia punya kejujuran. Kalau kita tak makan, kita tak minum, jangan beri pada orang. Kalau anak kita pun kita tak berani bagi, kita jangan beri pada orang. Sebab kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita buat kita sebagai pesakit, keluarga kita sebagai pesakit. Apa yang kita nak bagi pada seseorang, mesti kamu berani bagi pada keluarga kamu. Itu setengah-setengah orang Allah Ta'ala mendatang ujian. Dia belajar handphone ni dan dia datang ujian. Ujian tu apa dia? Untuk lebih yakin dia dengan ilmu yang dia belajar. Aku dah kenal dah itu disengak tahun dia dah. Aku guna dah minyak kan? Dia dah dapat dah satu ilmu yang Allah ajar melalui dia kenal sendiri. Dia itulah dia. Jadi kita mau kat mana ni? Mana? Jauh. Jadi rontok aksin ni. Sebagai yang ketujuh adalah polik hidung dan sendiri. Polik hidung ni adalah ketujuhan di hidung. Dan ini minum ya, kita minum bukan letak kat hidung, tak kat hidung tu lain, tapi minum. Dan sinusitis. Dan rematik dan bengkak persendian. Bengkak persendian kita. Ini semua bagus sekali. Di jamah ya. Di jamah, Masya Allah. Bagus sekali. Jadi kalau polik hidung dan sinusitis ni jamah lah. Dekat mana kita pegang? Mana? Kat mana? Lagi? Di atas ni? Lagi? Semua orang-orang. Kalau untuk nak bagi cantik apa macam? Mudah. Mudah. Sini lagi? Lagi? Sini. Oh, bini. Oh, betul lah bagi naik kan? Nak cuba lah bagi naik lah. Turun baru kat dagu. Masya Allah. Bagus sekali lagi bekam kecantikan. Ada. Jadi kita kena bekam. Kita selalu rajin bekam. Bapak ibu, kita biasa guna tak ni? Chandra Beauty. Dia guna? Ya. Bapak guna tak? Bapak guna tak Chandra? Tak. Okey, itulah antaranya. Jika kita nak pergi jual apa-apa, kita nak pakai. Kita nak pakai. Misalnya hari tu nak jual produk liver lah kata. Liver ni. Kita seperti itu. Minum dulu. Bau pergi cakap kau. Dia jadi magnet. Dia kita buat dulu. Amanat apa kita buat dulu suruh orang. Dia menjadi. Kalau kita minta buat jadi kan. Begitu. Ada dia satu orang imam. Dia ni bila dia sebut dia jadi imam dekat masjid. Kalau dia sebut khutbah semua ikut. Ada. Tapi dia miskin. Tapi kalau dia khutbah semua ikut. Dia miskin. Satu hari ada seorang hamba mengumpatnya dia kata, Tuan, tolonglah khutbah dekat masjid itu membebaskan seorang hamba. Membebaskan hamba. Kalau Tuan sebut, orang akan ikut semua membebaskan hamba. Dia kata, dia pun duduklah. Tunggu hari Jumaat itu tak lagi umum. Tak ada khutbah apa bebas hamba. Sampai dah berbulan dah lalu jumpa hamba tu dia. Tuan, kenapa tak suruh orang bebaskan hamba lagi? Dia kata aku sedang cari wang untuk bebaskan hamba. Aku nak cari wang untuk bebaskan hamba. Kemudian aku menyuruh dia bawa aku suruh orang bebaskan hamba. Dan nak bagi tahu kata perubahan itu, kalau tuan-tuan nak jual ini, nak jual itu tak ada guna ni. Tuan-tuan nak guna ubat apa-apa lah. Tuan-tuan kena guna seperti ini dulu untuk kita, untuk ahli keluarga kita. Baru bagi yang cakap kepada orang. Kalau kita tak sudi guna untuk diri kita, maka kita tak boleh suruh orang ni. Itu yang sebut. Okey, kemudian termasuk juga bekam untuk gangguan di tulang rawan.
nyeri tulang belakang dan punggung, oh subhanallah, nyeri pada rongga dada dan perut, nyeri kepala, vertigo, migraine. Okey, vertigo ni kalau nak sebutkan ada obat selain daripada kita bekam, okey, bekam percampuran antiret. Sekarang ni bukan antiret lagi, apa dia? Yang gunakan antiret spray. Antiret spray ni di spray ke dalam air kelapa. Ambil air kelapa, spray antiret tu, tuan minum, hilang ke sini. Ya, sangat cepat. Ya, betul ya. Sangat cepat. Betul buat lah. Ya, gunakan antiret ni. Subhanallah, mudah lah, tak payah baju-baju lagi lah. Buka jam-jam tak payah ambil kata tu je. Mudah nak bawa pergi ke hospital, orang tu duduk pusing. Ya. Baik, kemudian seterusnya pembesaran kelenjar thyroid. Yang ni pula tuan-tuan gunakan dia bersama dengan apa? Syak cartilage. Syak cartilage ataupun cartilage spray. Spraykan dalam air bersama dengan kita punya bekam. Masya Allah, tersinergikan bekam tu dengan herbal spray. Next dia, kita tengok yang bagian saraf, sinergikan bekam tu dengan minyak, minyak usta oil. Tegak otak kena ada asam urat, kita sinergikan dia dengan alkali spray. Depresi, insomnia, sinergikan dia dengan anxiety, demam, tipes, mak dengan anxiety, bagi dia juga dengan anti-hives, kan? Darah beku di pembuluh otak, bagi ADHD yang warna ungu. Sama bekam ni, sama bekam. Keseberang wanita dan wanita kemudian semua bagi dia untuk infertility yang wanita sebagainya. Jadi ambil dia semua. Asma kita ambil dengan asma spray. TBC ambil kalau semua ni ambil dengan ADHD warna ungu. Buat hasil kita bagi busra ataupun Candida. Syabi bagi ADHD merah. Jadi kesemuanya ini yang dibuat oleh ahli jamaah yang tuan-tuan sendirikan. Tuan-tuan sendirikan saja. Pekat dengan dia ambil itu, pekat dengan dia ambil herbal itu. Jadi pergabungan di antara bekam dengan herbal spray itu tidak boleh dipisahkan. Walaupun bekam itu satu titik ya, walaupun bekam satu tempat ya, pun cukup satu tempat. Tapi kalau tengok dia punya keberkesanannya, ya Allah, ya Rabbi. Masa tu baru kita boleh perbandingkan, bersandingkan di antara pengobatan moden kimia dengan pengobatan herba ahli jamaah. Boleh dipersandingkan. Kita tengok yang mana lebih efektif, yang mana lebih cepat, yang mana lebih orang kata lebih alami, lebih tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tuan gunakan bersama dengan kapsul, lambat, tahu-tahu dah lambat. Sebab pengobatan herbal kapsul itu disebut sebagai herba yang lambat. Memang kita telah mengakui, tetapi dia memperbaiki. Lambat yang memperbaiki. Kimia cepat tetapi menghilangkan sakit bukan penyakit. Kimia itu sama seolah-olah menyapu sampah di bawah kapet. Masuk bawah kapet. Makin lama makin rosak. Kimia. Dan tuan-tuan kena ingat, jangan tanya doktor. Jangan tanya doktor. Sama seperti orang kata jangan tanya hukum isap rokok kat ulama Mesir. Jangan bertanya hukum makan dan qaf kepada ulama Yaman. Dia pun ulama Yaman tu memang makan itu. Jadi sebab tu dia jangan bertanya herba dekat doktor. Sebab dia bukan bidang dia. Orang ni dia lahir dengan bidang masing-masing. Dan dia ada dia punya pandangan dia. Dan kita juga tak salahkan, kerana itu adalah merupakan jalan pendidikan. Ini Allah juga, daripada Allah juga. Selagi pengobatan kimia itu tidak bercakap dengan hadir dinamik. Kita tak boleh sebut secara umum, oh ubatan kimia itu ada semuanya
semuanya bercanggah dengan adik-adik Nabi. Dia tak betul. Ada yang bagus, ya. Jadi namun begitu pengobatan, walaupun macam tu kita letakkan, bukan berartinya perbezaan pandangan itu ada yang salah. Tetapi kita mengatakan kaedah pengobatan kita kaedah yang tepat. Faham ya? Jadi kita tidak menyalahkan orang, tapi kita tetap mengatakan yang kita adalah satu yang terbaik. Sebab kita boleh meninggalkan bila tarik air, lepas boleh lupa bila tarik air ke hospital. Kira baik lah. Kalau orang tu ingat yang tarik air tu, maknanya kurang baik lah. Sebab dia segera. Jadi itu adalah kedudukan kita. Sama ada herba diambil dalam bentuk komplementari, pelengkap. Bagi setengah doktor Islam, doktor yang beriman, doktor yang insaf, mereka belajar dalam ilmu kedoktoran. Mereka mengatakan herba adalah komplementari, lengkap pada pengobatan yang mereka belajar. Tetapi ada orang yang dia belajar bagi herba saja. Dia kata herba adalah alternatif nombor 1, bukan alternatif nombor 2. Bagi herba dulu, tak nombor herba baru bagi kimia. Ada orang kata yang macam itu. Ada yang kata herba ni adalah bentuk suplemen ambil harian. Dan yang terakhir dia kata herba adalah functional food, makanan yang berfungsi untuk jadi baik. Ya, tidak jadi permasalahan apa juga yang dia pegang. Tetapi ada juga ulama-ulama dekat Mesir, dia pesan kepada anak murid dia, jangan ambil ubat kimia. Ada ulama-ulama, dia pesan kepada murid-muridnya, jangan ambil ubat kimia. Malah mereka ingin cuba nak mempraktikkan pengobatan Nabi SAW. Kita tahu, misal kata dekat Mesir tu, banyak yang tulis kitab Imam As-Suyuti. Dan kitab-kitabnya yang menulis tentang Tib Nabawi. Kalau Ibn Qayyim, Afrika, ya. Kemudian kalau dia punya yang lain itu Ibn Nafis, Ibn Sina, ialah ya, daripada Persia. Subhanallah. Jadi apa yang nak disebutkan dekat sini, bahawa tuan-tuan mendalamilah dalam bidang ilmu pengobatan herba. Kalau sejauh yang bagi faham, 25 tahun kita membawa kepada herba ni, pada tahun 25, 26, 27 tahun 1995, dan berawal pada tahun 86 Bayi mengatakan ubatan herba yang terbaik. Sebab masuk hospital sekali, dalam umur 60 tu masuk hospital sekali. Jadi artinya dah banyak boleh mengeluarkan orang yang masuk hospital setiap bulan, boleh menjadikan mereka sudah tak masuk hospital. Berjaya lah. Berjaya. Jadi dah sepanjang perjalanan yang panjang itu, kita melihat tuan, belajar herba ni yang pertama dia, bila Allah nak bagi pada seorang, dia bagi minat herba ni habis kan. Kalau orang kata ada Datuk Omar mana pandai lah pada herba, mesti sampai, mesti bisa lepas. Sebutlah pandai herba mana pun, kerana minat, kita akan pergi, belajar, faham. Kemudian sudah tu kita bagi orang-orang. Lepas tu kita lihat pula dalam jurnal-jurnal yang ada banyak tulis dalam ni. Subhanallah. Ya, jadi hasil daripada perjalanan yang panjang tu, maka kesimpulan bagi buat ialah produk spray ni satu produk yang boleh berdiri di masa depan. In future project yang boleh menerangi dalam dunia pengobatan. Dan dia akan jadi besar. Tiba-tiba 2 hari yang lepas, kalau kita tengok satu dah keluar dekat metro, seorang pakar di India,
maka dia mempertengahkan konsep spray sama persis yang kita ni untuk penyakit COVID-19. Sampai kat Malaysia, mereka cuba umur dengan Kementerian Kesihatan Malaysia nak guna apply konsep spray yang nak digunakan. Masya Allah.